Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ma'akhidhi ma'asyik wa muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal azam wa wajhika ana wa kalimatka ta'amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara moderator, saudara Hidayat, juga kepada Rektor Universiti Muhammadiyah, kepada rakan-rakan peserta, juga rakan baru saya, Dr. Awin Juli, yang selama ini berkomunikasi melalui WhatsApp. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara kerana menjemput saya untuk menjadi panel dalam program diskusi observatorium dan astronomi ini sempena Ramadan 1444. Saya sebenarnya pada peringkat awal saya agak terkejut kerana saya amat menghormati ketinggian ilmu rakan-rakan di Indonesia, baik dalam bidang falak atau bidang astronomi, dan ramai juga rakan-rakan saya yang berada di ITB dan juga di beberapa institusi di Indonesia. Dan kami di Malaysia juga meletakkan penghargaan amat tinggi terhadap sumbangan ilmuwan Indonesia terhadap perkembangan ilmu falak. Okey, jadi tajuk yang dipersetujui bersama adalah karya-karya hisab ru'yah ulama Nusantara. Pertamanya saya bincangkan dulu mengenai keluasan kawasan apa yang kita katakan Nusantara, atau kita kata alam Melayu, atau kita namakan Melayonesia ataupun Asia Tenggara. Itu semua nama-nama yang wujud dalam pelbagai peringkat sosiopolitik di rantau ini. Jadi apabila kita berkata tentang Nusantara, kita akan teringat bagaimana para ulama kita berkongsi maklumat, ilmu pengetahuan dan sebagainya dalam keadaan geografi tanpa sepadan. Jadi itulah sebabnya mengapa kita boleh berkongsi ilmu falak, kita boleh berkongsi hal-hal berkaitan dengan kehidupan dan kepentingan Islam dan sebagainya. Sehinggalah apabila adanya penjajahan daripada Eropah, maka pergerakan para ulama tadi, kalau peringkat awal para ulama Sumatera boleh berkarya di Tanah Melayu, boleh berkarya di Borneo dan sebagainya, tetapi kemudiannya ada batas-batas sempadan, ada peraturan immigration dan sebagainya. Namun ilmu itu umpama air yang tidak boleh disekat, ia berkembang terus dan ianya sampai kepada sasarannya, iaitu para penggemar, peminat ilmu falak dan umat Islam keseluruhannya. Karya-karya hisab ru'yah ulama Nusantara, saya menjelaskan sedikit mengenai takrif tajuk ini. Jadi bila kita katakan karya-karya hisab ru'yah, ia adalah berkaitan dengan hasil penulisan, sama ada dalam bentuk manuskrip ataupun naskah nadir, ataupun lembaran-lembaran yang mengandungi catatan ilmu falak sendiri atau hisab ru'yah. Dan ia digunakan sebagainya adalah untuk mengembangkan ilmu ini, untuk menjadikan kegunaan ilmu falak tadi bagi kegunaan masyarakat, untuk membolehkan masyarakat mengetahui, masyarakat sebagai pengguna, mereka nak mengetahui bilakah masuknya waktu salat, bilakah bermulanya setiap awal bulan untuk urusan seharian. Maka para ulama bertanggungjawab untuk menyebarkan perkara ini dalam masyarakat. Jadi penyebaran ini boleh dibuat dalam bentuk catatan atau salinan. Kalau dicatatkan dalam lembaran-lembaran tulisan tangan, dikompilasi sebagainya, itu menjadi manuskrip. Tetapi apabila dicetak dengan beberapa proses cetakan seperti lito, cetakan batu dan stencil sebagainya, ia menjadi naskah nadir. Ataupun dalam era yang lebih maju, naskah-naskah ini dicetak dan disebarkan dengan terhad dan akhirnya terhenti. Maka jadi ia naskah nadir. Jadi dalam manuskrip ini, dalam bahan ini,
kita mengandungi ilmu yang kita nakkan. Bagi masyarakat moden, kita melihat apakah pengetahuan silam, bagaimanakah ilmu ini dikembangkan, bagaimana catatan ilmu falak yang sepatutnya bermatematik, catatan takwim sepatutnya bermatematik dinyatakan dalam ayat biasa secara deskriptif. Kemungkinan bagi pengkaji yang punya pengetahuan yang terhad, mereka tidak dapat menilai apakah kandungan matematik atau kandungan ilmu falak yang terdapat dalam naskah berkenaan, kerana mereka tidak dapat sesuaikan dengan pengetahuan semasa mereka. Tanpa raja dan sebagainya, tanpa penjelasan lanjut, kita tidak mengetahui unsur-unsur hitungan, unsur-unsur geometri yang terdapat dalam naskah berkenaan. Jadi menjadilah tanggungjawab kita sekarang ini untuk menonjolkan, mengkaji atau kita kata mentahqiq, kita keluarkan maklumat-maklumat berkenaan untuk menunjukkan bukti intelektual masyarakat pramoden, apa yang digarap oleh budaya bangsa sendiri, apa yang kita ambil daripada luar dan kita melakukan modifikasi, dan bagaimana ia menjadi pilihan dalam era moden ini untuk digunakan sebagai sumber ilmu. Tidak dapat dinafikan bahawa bahan-bahan yang terdapat dalam manuskrip atau naskah nadir itu seolah-olah sudah terpinggir, seolah-olah sudah ketinggalan, maklumatnya tidak up to date, maklumatnya agak tidak dibuat accuracy dan sebagainya. Tetapi ia boleh digunakan untuk kita menunjukkan bahawa para ulama silam telah memajukan ilmu ini untuk kegunaan masyarakat. Secara umum juga saya memberikan definisi bahawa hisab itu adalah hitungan. Kita kata hisab itu adalah hitungan. Kalau dalam sistem pendidikan di Malaysia, matematik dahulunya dikenali sebagai ilmu hisab. Jadi hisab itu hitungan, manakala hisab falak itu ia berkaitan dengan hitungan falak. Manakala ru'yah, secara umumnya, ru'yah itu ialah melihat anak bulan untuk tujuan penetapan akhir bulan. Walau bagaimanapun apabila kita gabungkan dua perkataan, hisab falak, hisab ru'yah, ru'yah dan hisab sebagainya, ia mungkin membawa satu makna yang lebih luas untuk kita bincangkan. Dan saya pergi kepada maksudnya, adakah perbezaan di antara catatan, huraian atau penggunaan term hisab ru'yah dan ru'yah hisab. Iaitu kalau kita lihat bahawa dalam konteks moden, ia ada berkaitan dengan penggunaan syarat kenampakan anak bulan, menghitung dan meramal kedudukan anak bulan, dan juga menunjukkan potensi anak bulan itu kelihatan atau tidak kelihatan, wujud atau tidak wujud. Jadi mengapa kita kekalkan perkataan ru'yah? Bukan semata-mata kerana tuntutan syarak, tetapi apabila kita melakukan ru'yah, kita membetulkan jadual yang ada. Jadi melakukan cerapan itu adalah sesuatu yang diperlukan dalam sains. Kita mengambil data sebagai empirical, kita buat teori. Kemudian dah ada teori, kita kira balik. Dan ini berulang. Kita mencerap gerhana matahari untuk kita memperbaiki rumus atau longitude pergerakan bulan dan matahari. Kemudian kita predict bilakah berlaku gerhana matahari. Kita predik bilakah kita hendak membuat cerapan, dan kita membetulkannya. Justru takwim Qamariyah dengan mekanisme ru'yah dan hisab ni tidak pernah berlaku masalah besar dalam sejarah ilmu pengetahuan, sebagaimana yang berlaku pada takwim Julian, di mana perbezaan selama 11 hari itu hanya disedari selepas 1600 tahun. Kerana takwim Syamsiah tidak ada mekanisme semakan. Sebaliknya, takwim Qamariyah dengan konsep ru'yah hisab dan hisab ru'yahnya, maka kita melakukan cerapan setiap bulan, maka kaedah ini menjadi mantap. Cuma timbul isu mengenai hal kenampakan anak bulan dan penggunaan. Mana satukah yang menepati kehendak masyarakat dan kehendak hukum syarak. Polemik itu terus berlaku. Maaf
Saya minta maaf kerana saya bercakap selama hampir 10 minit tanpa menyedari saya tidak share screen. Okey, sebelum tadi saya membincangkan mengenai taksiran hisab ru'yah hisab dan sebagainya, dan kita melihat bagaimana kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Begitu juga dengan apabila kita memperkatakan tentang hisab dan ru'yah sebagai mekanisme takwim hijri. Jadi kalau boleh saya bincangkan bahawa mengikut evolusinya, kalau kita membincangkan mengenai takwim, maka ia terdapat yang dikatakan bahawa takwim yang disusun secara formulasi, atau dalam kebanyakan naskah-naskah Indonesia dia menggunakan istilah urfi, dan Malaysia menggunakan istilah istilahi ataupun formulasi, iaitu menetapkan awal bulan secara uruf, secara berturutan, dan di sini penggunaan jadual. Jadi jadual ini disusun oleh para ulama kita untuk pelbagai tujuan yang akan saya jelaskan nanti, kerana tajuk kita ialah karya. Karya itu boleh jadi dalam bentuk lembaran, dalam bentuk jadual, dalam bentuk kitab, dalam bentuk naskah dan sebagainya. Kemudian hisab urfi ini nak menetapkan hari ru'yah, mereka perlu ada satu mekanisme. Kalau selisih 1 atau 2 hari yang menjadi nature kepada urfi tadi, mungkin tidak masalah. Tetapi bila menjelang Ramadan dan Syawal, para ulama kita nakkan tarikh yang lebih tepat. Maka di sinilah mereka melakukan semakan terhadap fasa bulan purnama, dan mereka membetulkan mengenai hari yang ke-29. Jadi dengan ini ia boleh menjelaskan atau menolak anggapan bahawa hisab urfi itu menyebabkan kita berpuasa pada hari yang salah dan sebagainya. Jadi para ulama kita mempunyai mekanisme yang tertentu. Begitu juga dengan waktu istimak. Adakah dalam keadaan hisab urfi itu mereka tidak dapat menganggarkan waktu istimak? Kita boleh katakan bahawa sebenarnya kita boleh ru'yah istimak itu, ru'yah istimak. Jadi saya rasa saya tidak perlu pergi kepada definisi apa itu istimak dan sebagainya. Saya berharap komuniti yang berada bersama kita pada hari ini mengetahui terma-terma asas, istilah asas. Jadi bagaimana kita nak katakan bahawa kita melakukan ru'yah istimak? Ini dalam usaha nak menunjukkan bahawa para ulama kita mempunyai pengetahuan walaupun mereka menggunakan hisab urfi. Jadi mereka nak tahu juga bila berlaku istimak, maka mereka melakukan cerapan Olmun, bulan sabit tua. Bila mereka melakukan cerapan bulan sabit tua secara berturutan 2-3 hari sebelum akhir bulan, dan mereka boleh interpolasi bilakah bulan matahari berada pada longitude yang sama atau apa yang dikatakan sebagai fenomena istimak. Jadi ini menolak anggapan bahawa kalau kita menggunakan hisab urfi, para ulama kita tak tahu istimak. Sebenarnya urfi itu adalah untuk bulan-bulan lain, tetapi menjelang Syaban, Ramadan dan Syawal, kebiasaan para ulama kita mempunyai mekanisme untuk menyemak ketepatan kaedah mereka. Dan seterusnya dia menjadi hisab hakiki lah. Ini saya menjelaskan secara umum dulu bahawa hisab hakiki itu ialah penetapan awal bulan. Bila istimak dah berlaku, ada bulan dah tersebut. Tetapi untuk menerbitkan, untuk mengetahui kewujudan bulan, maka mereka memerlukan jadual. Maka mereka melakukan hitungan dalam hitungan yang dinamakan sistem munajimin. Jadi inilah asas-asas kepada sistem hisab hakiki yang akan saya bincangkan lebih lanjut. Okay. Kemajuan kaedah hisab dan ru'yah, jadi hanya 2 takwim ini yang mendominasi kita, iaitu takwim matahari bagi takwim syamsiah dan takwim bulan. Manakala takwim lunisolar tidak menjadi pilihan, tidak menjadi pilihan. Tetapi dalam takwim Hindu Jawa, pada peringkat awal ia bersifat lunisolar. Sebelum ia diperbaiki pada kurun yang ke-17 oleh Sultan Sri Muhammad yang membuat modifikasi, ataupun iktibar para ulama kita bahawa takwim Islam mesti total lunar.
Bila Rasulullah beritahu dalam khutbah wadaknya bahawa tidak ada lagi nasaknya untuk melompat-lompat dan sebagainya. Tapi bagi setengah tamadun, takwim luni solat itu adalah penting bagi mereka. Mereka perlu mengetahui tarikh harian dengan melihat fasa bulan, tetapi mereka juga mahu aktiviti pertanian itu dilakukan ikut musim yang betul. Mereka mencipta. Ini satu inovasi, satu pengetahuan. Jangan kita beranggapan bahawa takwim luni solar ini dah bukan astronomi, bukan falak. Cuma pilihan kita bahawa kita nakkan kamariah sebab ia berkaitan dengan ibadat dan itu adalah seruan kita dalam Islam. Dan tidak bermakna bahawa kita menolak untuk menggunakan takwim syamsiah dan sebagainya. Dalam budaya Malaysia dan Indonesia, kebiasaannya kita meletakkan dua-dua. Misalkan tarikh miladi syamsiah kita samakan dengan tarikh kamariah. Begitu juga dengan bila kita bercakap mengenai takwim burj dan sebagainya. Mungkin generasi muda sudah tidak mengetahui apa itu takwim burj, takwim musim. Tetapi mereka bercakap tentang horoskop. Mereka yang lahir pada Januari itu adalah Aquarius dan sebagainya. Sebenarnya itulah takwim burj. Dan bagi peminat-peminat ilmu falak yang mempelajari rubuk mujayab dan sebagainya, maka takwim burj menjadi suatu pengetahuan yang perlu ada. Okey, saya jelaskan sedikit walaupun ia adalah satu pandangan umum mengenai hisab urfi atau istilahi, di mana bilangan purata pusingan kamariah dikumpulkan selama 30 tahun. Daripada jumlah 10,631 hari dibahagikan kepada 19 tahun biasa yang mengandungi 354 hari dan tahun lompat yang mengandungi 355 hari. Dan tahun lompat itu berlaku pada bulan Zulhijjah. Ada kekeliruan di kalangan masyarakat kita, malahan pada ahli falak pun. Apabila kita tidak lagi menggunakan hisab urfi, kita menggunakan istilahi, imkan ru'yah dan sebagainya. Apabila Zulhijjah menjadi 30, itu dinamakan tahun lompat. Sebenarnya satu kesilapan. Tahun lompat bagi takwim hijri hanya wujud pada hisab urfi untuk membuang ralat. Konsepnya ada untuk membuang ralat. Sedangkan dalam keadaan imkan ru'yah atau istilahi, Zulhijjah menjadi hari ke-30 kerana bulan tidak berada di atas ufuk, ijtimak belum berlaku atau bulan tidak cukup syarat dan sebagainya. Jadi maka berlaku evolusi dari segi pengetahuan tentang tahun lompat dalam hisab urfi yang saya rasa amat menarik kerana para ulama kita cuba menyusun bilangan hari itu supaya ianya menyamai dengan fasa bulan di langit. Dia tidak, walaupun kita kata takwim urfi, para ulama kita cuba mengelak daripada membuat sesuatu yang jauh daripada purata pergerakan bulan. Maka jujukan tahun lompat dalam takwim urfi itu juga ada sesuatu yang begitu signifikan, begitu saintifik. Dan ini berlaku pada semua tamadun. Dalam tamadun Arab pun istilah ini adalah lain. Dalam alam Melayu pun, termasuk di Indonesia sebagainya, mempunyai jujukan atau susunan. Maaf, saya guna istilah bahasa Malaysia kebanyakannya, tapi saya harap boleh faham. Jadi jujukan tahun lompat tu berubah antara satu ulama dengan satu ulama, antara satu naskah ke satu naskah. Tapi konsepnya mereka cuba, para ulama kita cuba untuk mengelakkan. Kalau kita kata hari ini adalah 14 Ramadan istilahi, urfi, fasa bulan di langit mesti menggambarkan 14 juga. Apa ciri 14? Bulan terbit hampir sama dengan waktu maghrib. Tidak boleh hari ke-14 bulan terbit sejam atau 2 jam selepas maghrib dan sebagainya. Itu bukan ciri tarikh bersamaan dengan fasa bulan di langit. Jadi para ulama kita cuba
sebaik mungkin lah. Itu yang saya katakan tadi, bahawa pada bulan Syakban mereka lebih berhati-hati kerana mereka nak melakukan ru'yah tu pada hari yang betul. Kerana kalau istilahi tadi, permulaannya mungkin selisih 1 atau 2 hari, maka hari ru'yah pun akan selisih 1 atau 2 hari. Maka ia tidak padan untuk penetapan awal Syawal, Ramadan awal berdasarkan carapan anak bulan. Maka mereka mempunyai mekanisme tertentu. Okey, jadi bila kita kata hisab urfi atau istilahi, atau kadang-kadang saya gunakan takwim yang disusun berdasarkan jadual, formulasi. Terdapat satu jadual yang dibuat oleh Syekh Ahmad Al-Fafani. Syekh Ahmad Al-Fafani akhir kurun yang ke-19 membuat satu jadual, yu'lam minha awal as-sinin wa syuhul al-arabiyah bis sudulat, iaitu yang menyenaraikan 100 tahun Hijri. 100 tahun Hijri jadualnya. Dan bagaimana cara untuk menggunakannya? Ini satu kaedah. Para ulama kita nak memudahkan penyusun takwim. Dari segi struktur keilmuan, kita ada ulama. Ulama tu mungkin juga ahli falak. Dan kita ada penyusun takwim. Kemungkinan ahli falak itu juga penyusun takwim. Tapi kemungkinan penyusun takwim itu mempunyai pengetahuan yang agak terhad. Tugasnya hanya menyusun takwim. Jadi mereka menggunakan jadual ini, jadual urfi, jadual istilahi ini. Jadual yulam minha awal sini ni ada mengandungi baki hari sebanyak 101 tahun pada birai kanan, dan kita cara nak menggunakannya seperti tahun 1444 ini begitu mudah. Kita bahagikan 30 bakinya, kita bahagikan 101 bagi 101, maka bakinya berada di antara 1 ke 30, dan baki itu kita lihat pada jadual. Bila jadual itu kalau baki 30, Muharramnya bermula pada hari Ra, Safarnya pada hari Alif dan sebagainya. Jadi dalam kes 1444, kalau kita lihat untuk Ramadan baki 30 hari, kita lihat pada jadual. Ini kaedah urfi. Kaedah urfi. Manakala 1 Syawal nanti kita lihat pada jadual, dia berada pada huruf waw. Ini untuk memudahkan masyarakat menyusunnya. Walau bagaimanapun, seperti saya katakan tadi, untuk Ramadan Syawal, para ulama kita lebih berhati-hatilah untuk mengelakkan mereka melakukan ru'yah pada hari yang salah dan sebagainya. Jadi urfi ini lebih kepada kegiatan harian. Ini manuskrip pertama yang saya tunjukkan lah, yang dibuat oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Kemudian ada satu lagi naskah. Yang ni kalau boleh saya katakan sebagai warisan daripada Palembang, tapi berada pada Oxford, Belgium, London. Berada di sana. Dan apa yang kita dapat sini adalah mikrofilmnya. Dan ada catatan. Sungguh menarik catatan pada manuskrip ini. Terdapat 3 jenis takwim. Takwim Hijri, takwim Buruj, dan Daur, takwim Daur. Jadi yang tercatat di situ ialah pada Hijrah 1175 masuk Hamal pada 25 hari bulan Sya'ban, hari Ahad tahun Ha. Okey. Yang ini saya tak dapat kepastian adakah ia disusun dengan kaedah urfi atau hakiki. Tetapi apabila kita melakukan semakan, masuk Hamal tu kita tahu dah tarikh dia. Tarikh masuk Hamal tu tarikh equinox pada 21 Mac. Pada 21 Mac, dan kita melakukan hitungan semula. Maka awal bulan itu adalah berdasarkan kedudukan anak bulan ni. Jadi sifat takwim urfi tadi, dia boleh bersama dengan anak bulan, ia mungkin boleh lewat sehari atau 2 hari dengan anak bulan. Okey, yang ni yang dibuat oleh saudara Arwin. Agak terkejut saya pada awal tahun lepas diberitakan bahawa saudara Arwin buat satu buku
yang menulis mengenai manuskrip Syekh Abdul Rauf Singkil yang ia tidak ditemui. Saya akui bahawa saya sendiri yang banyak mengkaji manuskrip tidak menjumpai manuskrip ini sehingga ditunjukkan oleh Arwin dalam bukunya. Pada peringkat awal saya katakan bahawa Tuhfat Az-Zaman, naskah tahkim daripada Palembang itu yang tertua di sekitar tahun 1765. Tetapi apa yang dibuat oleh naskah Syekh Abdul Rauf Singkil ni adalah jauh lebih tua, lebih tua, dan ia dekat dengan tarikh di mana Sri Sultan Muhammad Agong Prabu memodifikasi antara takwim Hindu Jawa kepada takwim Jawa Islam, hampir dekat dengan keadaan berkenaan. Okey, jadi secara umum untuk menunjukkan bagaimana penggunaan daurnya. Ada banyak versi mengenai penggunaan daur ni, tetapi secara umumnya penggunaan daur ini dia memiliki dua jadual. Satu jadual huruf tahun, satu jadual huruf bulan. Jadi tahun itu dibagi dengan 8 dan bakinya dia ambil daripada susunan huruf tahun dan sebagainya. Maka kita tahu awal Muharram jatuh bila dan sebagainya, maka bulan-bulan lain kita ikut saja kan. Jadi ini terdapat antara koleksi tertua dalam katalog Bodleian Library Oxford itu dinyatakan sebagai koleksi Indonesia, Authorities of Indonesian Manuscript. Kemudian saya nak tunjukkan jenis-jenis takwim istilahi. Ini takwim istilahi yang disusun. Kita nak tahu istilahi, kita tengok sajalah. Muharram 30, Safar 29, mana jenis istilahi. Kebiasaannya penyusun takwim dia tidak menyatakan asas apa, kecuali pada akhir kurun yang ke-19 ada manuskrip yang saya jumpa para ulama ni menulis mengenai asasnya. Jadi apabila ia selang-seli antara 30 hari dan 29 hari, maka ia adalah takwim urfi atau istilahi. Ini yang terdapat di Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, yang ini adalah kaedah menyusun takwim yang dibuat oleh Syekh Tahir Jalaluddin, anak Bukit Tinggi Sumatera, yang belajar ke Azhar Mesir, balik kemudian menetap di Kuala Kangsar dan mengarang banyak kitab. Antara kitab yang paling popular adalah kitab Patikiraan. Walaupun temponya agak sudah lewatlah 1940-an, 1930-an, tetapi ketika itu ia mula menulis, ia mula mencetak dan sebagainya. Dan begitu juga apabila beliau menggunakan dana sendiri untuk mencetak dan mengedarkannya. Inilah yang kita kata bahawa konsep Nusantara tu. Buku ni tersebar luas. Buku Syekh Tahir Jalaluddin ditemui di Kemboja, ditemui di Brunei dan sebagainya. Malaysia dan Sumatera banyaklah naskahnya. Ya. Tapi bagaimanakah kaedah takwim urfi yang terdapat dalam kitab Natijatul Umur karya Syekh Tahir itu? Dia dah siap buat. Antara tahun 1261 Hijrah hingga tahun 1470 Hijrah dia sudah senaraikan. Ini tujuannya supaya pengguna kedua, Syekh Tahir ini kita katakan sebagai seorang ulama pertama, dia boleh menyusun takwim, tetapi untuk membolehkan orang lain menyusun takwim, untuk membolehkan maklumat ini sampai di luar daripada Sumatera ke Tanah Melayu, ke Borneo sebagainya, mereka yang tidak dapat akses untuk belajar dengan dia, mereka dapat menggunakan jadual ini untuk mereka susun bagi kegunaan sendiri. Jadi itulah dalam semua keadaan para ulama kita memikirkan bagaimana ilmu ini bermanfaat, digunakan, bukan untuk kegunaan mereka sendiri. Ini kitab Natijatul Umur. Kemudian kitab Patikiraan tu saya rasa begitu popular, walaupun agak lewat 1940-an. Ia berkaitan dengan kiraan logaritma. Kiraan logaritma tu bagi saya selepas daripada
Sulamun Nara'ina. Okey. Yang ini adalah saya nak tunjukkan evolusi dia berlaku dalam bentuk jadual. Jadual tu tersebar pada masyarakat. Dia bukannya takwim untuk kegunaan satu tahun khusus. Takwim untuk kegunaan 1380. Tidak. Tetapi dengan adanya natijah ini, maka orang ramai, orang awam, orang yang ada sedikit saja pengetahuan ilmu falaknya, sedikit saja pengetahuan matematiknya, boleh membaca jawi, maka dia boleh menggunakan maklumat ini untuk mereka menyusun takwim. Yang ini adalah koleksi daripada pesantren atau pondok Sungai Bakap di Pulau Pinang. Sekitar tahun, saya rasa agak lewat, sekitar tahun 1950-an. Okey. Selepas daripada seri evolusinya, selepas daripada hisab urfi tadi, kita mula pergi kepada kaedah hisab hakiki. Kaedah hisab hakiki, kita katakan bahawa jadual yang popular adalah Zik-ul-Bek. Zik-ul-Bek itu yang begitu tebal, begitu banyak maklumat planet, maklumat matematik dan sebagainya. Tetapi apabila sampai ke Nusantara, seorang ulama kita mengecilkannya. Sama seperti rubuk menjayab. Oleh kerana kita nak menggunakannya aspek waktu salat, kita rasa plate astrolabe tu dipecahkan 4 menjadi rubuk menjayab itu lebih mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi begitu juga dengan konsep yang dipakai oleh Syekh Muhammad Mansur Adamiri. Asalnya adalah Zik-ul-Bek. Zik-ul-Bek ni ada satu salinan yang disalin semula lah di dekat negara, dan saya rasa di Indonesia pun banyak. Jadi Syekh Muhammad Mansur ni dia salin beserta dengan sifir dan sebagainya. Cuma dalam naskah Khulasatul Wafiyah, susunan Syekh Zubir Umar Jalani, sifirnya tu dia setelah buat huruf Latin, dia bukan huruf Jawi Arab lagi. Tapi Syekh Muhammad Mansur Adamiri dia kekal, tajuk pun kekal. Kalau kita nak kira istimak, ada data abadnya, ada data tahunnya, ada data setiap 10 tahunnya, ada pergerakan harakat bulan, harakat matahari, maka boleh dah dari pengiraan tertentu, maka mereka mengira waktu istimak. Tadi masa zaman urfi, istimak secara observation. Mereka melihat bulan pada akhir mereka melihat bulan sabit tua pada akhir bulan, 27 hari bulan, 28 hari bulan, dan mereka menginterpolate perbezaan tadi untuk mereka unjurkan, mereka dapatkan waktu istimak. Tetapi dengan pengiraan ini, dengan penggunaan jadual ini, yang ada data, setiap data abad, data dekad, data tahun, data bulanan dan pergerakan harian, pembetulan per jam dan sebagainya. Jadi banyak correction. Untuk mendapatkan data matahari mungkin ada 30 pembetulan yang perlu diberikan. Dan mereka ketika ini menggunakan simple logaritma. Jadi ini pun agak berat bagi setengah orang. Jadi pada ulama-ulama tertentu saja maka ia menjadi pilihan. Jadi ulama yang mahir tentang penggunaan ini pun agak terhad. Jadi konsepnya adalah jadual kedudukan cakrawala, kedudukan bulan, kedudukan matahari, dinyatakan dalam zik berkenaan dalam almanak lama itu adalah berdasarkan sistem buruj. Matahari berada pada buruj tertentu berapa darjah misalkan. Bulan berada pada buruj tertentu berapa darjah. Jadi ianya bukan seperti almanak moden. Almanak moden menyatakan longitude bulan, longitude matahari daripada titik hamal. Jadi ini adalah kaedah yang digunakan pada zik ataupun kaedah sistem hakiki pada peringkat awal. Jadi pada peringkat awal mereka menggunakan rujukan buruj.
Misalkan kalau dikatakan dalam data berkenaan 10 kaus tu berapa darjah. Jadi kita kena lihat kaus tu berada pada buruj ke berapa dan sebagainya. Jadi dengan ini mereka dapat melakukan perhitungan selanjutnya, iaitu menyatakan kedudukan cakrawala berdasarkan darjah buruj. Rujukan mereka adalah buruj. Matahari berada pada asad. Berapa asad? 10 asad. Jadi untuk harian kita akan melakukan satu hitungan. Dalam hitungan moden pula, kedudukan cakrawala dinyatakan berdasarkan epok. Epok pada tarikh tertentu. Konsepnya samalah. Matahari berdasarkan buruj. Berapa jauh, berapa darjah matahari daripada satu asad misalkan. Berapa darjah? Sampai matahari masuk dalam asad, 1, 2 asad, 3 asad, 4 asad, sampailah 30 asad. Ini takwim buruj, takwim buruj. Maka dikira longitude-nya. Tetapi dalam takwim moden, dalam amanat moden, ia mengira berdasarkan epok tarikh tertentu. Ini contoh-contoh kiraan dalam sistem munajimin. Sistem munajimin masih menggunakan, yang saya nampak dalam pra-modern, zik pengaruh ulul baik. Yang paling popular ada yang dibuat oleh Syekh Mansur Al-Amiri itulah, yang Sulamun An-Narain. Selepas tu saya tidak lagi jumpa Khulasatul Wafiyah, hampir sama, tetapi Khulasatul Wafiyah menggunakan logaritma dengan sistem nombor tertentu. Okey. Ini kaedah munajimin. Ada dia punya kiraan untuk ambil data. Ambil data tentang abad, ambil data tentang khasa, ambil data tentang markas, dan dia kira satu persatu. Jadi kita lihat bagaimana telitinya para ulama kita untuk mendapatkan waktu istimewa. Tadi masa sistem urfi mereka mencerap istimewa. Tentu ada beza. Cerapan tu secara anggaran. Jadi yang ini mereka dapat waktu istimewa. Jadi inilah permulaan kaedah hisab hakiki. Okey. Jadi kalau kaedah urfi tadi, awal bulan berdasarkan pergerakan 29, 30, 29, 30 dan sebagainya lah. Tetapi kalau penyusunan takwim hijri secara hisab hakiki, ia adalah berdasarkan istimak yang berlaku, waktu matahari terbenam. Para ulama kita dah boleh mengira azimut matahari, arahnya, arah bulan dan sebagainya. Dan ditakrifkan bahawa yang dinamakan takwim hakiki iaitu bulan baru dimulai daripada istimak telah berlaku. Jadi kena kira istimak. Kena kira waktu maghrib. Kalau kaedah istilahi menganggarkan bila ke akhir sesuatu bulan 29 mereka melakukan cerapan. Jadi satu bulan mengandungi 29 atau 30 hari yang tidak tetaplah, dia berselang-seling. Mengapa menjadi 30? Kerana bulan belum wujud. Mengapa jadi 29? Kerana bulan telah wujud. Berbanding dengan urfi tadi. Okey, dan dalam takwim natijah yang dicetak, dinyatakan bahawa takrif hakiki itu ialah sehari bulan pada hakiki, iaitu masuk matahari bulan di atas ufuk jika 1 minit sekalipun, padahal telah berhimpun bulan dengan matahari pada siangnya. Yang ini menjadi asas dikatakan bahawa istimak telah berlaku sebelum maghrib. Istimak telah berlaku sebelum maghrib, bulan ada di atas ufuk walau 1 minit sekalipun. 1 minit tu kalau kita fikirkan adalah satu tempoh yang mustahil untuk anak bulan dianggapkan ada di atas ufuk, kerana 1 minit tu ialah bulan dan matahari sama-sama terbenam. Okey, walau bagaimanapun ada beberapa penjelasan lain daripada para ulama kita mengenai hisab hakiki. Dijelaskan oleh Syekh Mahyuddin Al-Karanji. Karanji ni kalau tak silap saya satu tempat di Sumatera Selatan. Karanji. Ni ulama ni hebat ni. Syekh Mahyuddin ni. Dia ada buat satu takwim untuk kerajaan Arab Saudi tahun 40-an. Saya jumpa dalam koleksi
Surat Persendirian Syekh Tahir Jalaluddin di Arkib Negara. Bila saya nampak namanya, saya ingatkan Keranji ni tempat lain. Hanya selepas tu baru saya perasan bahawa ada banyak lagi Syekh Mahyudin ni buat buku Rubuk Mujayyab dan sebagainya, menyusun takwim untuk kegunaan di Arab Saudi. Apakah pegangannya tentang ru'yah hisab hakiki? Tidak harus memegang pada puasa ini hisab. Adapun hisab yang diharuskan, yang dibolehkan puasa dengan hisab itu ialah hisab al-manazil al-qamar, hisab yang perkatakan tentang manzilah bulan, kedudukan bulan tadi. Bukannya secara urf 30/9. Jadi jelaslah kalau takwim urfi itu boleh digunakan untuk usaha harian, tetapi tidak boleh digunakan untuk penentuan puasa. Mungkin untuk aktiviti lain, maulud boleh, sambutan awal Muharram boleh, tetapi untuk puasa tak boleh. Dia kena berdasarkan nazir kamar, iaitu mengenai menggunakan kaedah kiraan. Dan Syekh Tahir Jalaluddin dalam natijah seterusnya berkata bahawa hisab yang diwajibkan oleh syarak atas beramal dengan hisabnya itu ialah bulan, kiraan bulan dengan hisab yang khati'i, hisab yang betul, hisab yang jelas, hisab yang ada pembuktian dan sebagainya, iaitu mengira gerakan hakiki bukan dengan kaedah hisab istilahi yang selang-seli 30/9. Dia mesti berdasarkan kiraan longitude tu juga. Walaupun kat sini dia tak kata longitude, dia kata gerakan hakiki. Okey, dan saya jumpa satu takwim yang menyatakan memulakan awal barunya dengan kaedah hakiki ni. Agak lewat lah 1320 Hijrah. Agak lewat lah. Jadi mengandungi waktu salat mengikut sistem zawaliyah. Zawal tu dia mula dengan zuhur. Zuhur, kalau kita lihat dalam jadual ni, dalam manuskrip ni, zuhurnya sentiasa pukul 12. Mana sistem zawaliyah tu. Jadi dan ada catatan di birai tepinya mengenai kedudukan anak bulan. Bila ijtimak berlaku, bulan berada pada manzilah atau zodiak yang mana, catatannya tahun 1330 Hijrah terdapat dalam koleksi surat persendirian Syekh Tahir Jalaluddin, iaitu bulan berkenaan, tarikh awal bulan ditetapkan berdasarkan hitungan menunjukkan anak bulan ada, dan dibuat catatan di birai tepi, sebelah tepi takwim tu, hari Khamis petang Jumaat, kemudian daripada masuk matahari, bulan berada 9 darjah 19 dakika pada manzilah Syaulah 5 darjah. Jadi mengatakan kedudukan manzilah. Matahari berada pada zodiak, bulan berada pada manzilah. Kalau manzilah itu berada ke timur, manzilah itu berada ke timur matahari, maka ada potensi anak bulan sebagainya. Bila manzilah berada ke timur, apabila matahari terbenam di barat, manzilah itu berada timur, manzilah itu berada pada, manzilah itu menunjukkan bahawa bulan itu ada di atas ufuk. Okey. Jadi pengetahuan tentang manzilah ni walaupun agak terhad, tetapi ada dinyatakan juga dalam manuskrip tertentu. Okey. Ini kitab Durusul Al-Falakiyah yang dibuat oleh Syekh Muhammad Mansur Ali. Ini ada data dia, ada jadual dia, ada koordinat bintang dan sebagainya, ada tarikh, maka kita boleh menghitung kedudukan berdasarkan menggunakan kaedah logaritma. Ini contoh kiraan dalam kitab berkenaan, menggunakan istilah moden lah, dan menggunakan huruf yang moden, tetapi ia adalah satu kaedah hisab hakiki.
Ini Fathur Rauf Al-Manan yang disusun oleh Syekh Abdul Hamdan Abdul Jalil. Ia juga sama macam kitab Durusul Falakiyah tadi. Ia mengandungi jadual. Jadual itu kita kira. Kita kira waktu istimak, kira waktu maghrib, kira sudut jam. Jadi di sini rumus trigonometri telah digunakan. Okey, prinsip logaritmanya adalah logaritma yang biasalah. Kalau kita nak mengira, kalau nak mengira menggunakan sifar darab tu mungkin susah. Jadi dia menggunakan sistem logaritma, dan logaritma ni menggunakan sifar yang tersendiri. Sifar yang ada pada Zi-ul-Lubih, yang ada pada Sulamun Narain, atau dalam Khulasatul Wafiyah, Syekh Zubair dia buat nombor sendiri. Dia buat nombor sendiri untuk digunakan dan sebagainya. Maka kiraan tu jadi mudahlah bagi ketika zaman tu. Kalau kita kan nak belajar balik pun agak susah juga. Kita lebih senang guna kalkulator, tekan-tekan dapat, atau kita guna software. Tapi itulah usaha para ulama kita dulu. Mereka membaca ayat-ayat matematik yang berkaitan dengan hitungan, dan mereka mempraktikkannya. Okey, manakala hukum pula tak banyak yang saya perolehi kecuali daripada kita yang memang berasal daripada tahun Islam seperti kitab Tuhfah dan sebagainya. Tapi yang kitab yang ada membincangkan hukum ru'yah, hisab sebagainya tu agak terhad. Sebab perkara tersebut telah dibincangkan dalam kitab induk, kitab Tuhfah, Ibn Hajar dan sebagainya. Jadi para ulama kita menggunakan kitab tu saja, sebab mereka mahir bahasa Arab dan sebagainya. Cuma dalam kitab Sabilul Muhtadin ni dia ada beritahulah kitab yang hebat ni yang dibuat oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Baik dia punya waktu salatnya, baik kiblatnya. Kalau kita baca, seolah-olah Syekh Arsyad Al-Banjari ni adalah seorang juruku, seorang ahli falak, memperkatakan tentang bintang khutbi, walaupun penjelasannya tidak disertakan dengan rajah. Tak ada rajah pada kitab Sabilul Muhtadin. Tapi bila kita memahami aspek geometri, bila bercakap mengenai bintang khutbi, bila dia menakrifkan latitude sebagainya, kita boleh fikirkan. Manakala kitab Qawanin' Syariah ni disusun, dicetak di Bogor. Di Bogor sekitar tahun 1881, tetapi saya dapat ni di negara Brunei. Di negara Brunei. Jadi ia adalah kitab mengenai Qawanin' Syariah, mengenai tata cara seorang kadi nak berkhidmat. Tetapi dalam kes penentuan saksi, ada dua muka surat pada pasal ke-14 menyatakan apakah kadi tersebut kena mengetahui mengenai perbezaan kedudukan bulan, matahari, mana terbit, mana terbenam dahulu. Kemudian logiknya berdasarkan kiraan, kalau bawah 7 darjah, beritahu kenabakan pertama adalah 7 darjah. Bawah 7 darjah kalau ikutkan kaedah ni boleh ditolak dan sebagainya lah. Kitab Qawanin' Syariah, kitab tata cara perkhidmatan kadi sebagainya. Okey, jadi kronologi mengenai penggunaan kaedah hisab ru'yah yang saya ringkaskan bahawa hisab urfi dengan sistem daur sebelum abad yang ke-17. Kalau inilah yang dibuat oleh Sultan Muhammad, maka ia menjadi kaedah urfi. Asalnya kaedah istilahi, kaedah urfi takwim jauh Hindu. Tapi beberapa perkara itu perlu disempurnakan sebab jauh Hindu adalah luni solar. Dan Sultan Muhammad dia nak buat yang jenis Kamariah, maka berlaku modifikasi. Itu yang diperkenalkan 8 daur. Kemudian ketika ini ru'yah dengan anggaran dan sebagainya. Hinggalah kita majukan kaedah hisab hakiki dengan sistem munajimin, darjah, minit, saat dan sebagainya. Kalau mengikut catatan Muhammad Wardan dalam bukunya hisab hakiki, dia kata munajimin ni bermula awal 1900 lah. Iaitu kita kira kedudukan dan sebagainya, dan kita mengira kedudukan bulan di mana, kiri kanan matahari.
Walau bagaimanapun pengalaman di Malaysia, saya rasa di Indonesia pun begitu, jurukur memainkan peran penting dalam dalam menghitung dan melakukan pengukuran. Ada bukti-bukti di Malaysia sendiri bahawa jurukur dia mendapat almanak daripada London. Sebab mereka gunakan untuk capai matahari, mereka membantu kiraan anak bulan dan mereka menyediakan theodolite untuk cerapan. Dan saya rasa di Indonesia pun begitu juga. Ada bantuan, tapi kemungkinan sentimen kita tak suka penjajah, tak suka British, tak suka Belanda, maka para ulama kita mengusahakannya sendiri. Maka dia buatlah tak ada theodolite, tapi mereka menggunakan gawang dan sebagainya. Okey, yang seterusnya saya senaraikan lebih kurang 25 sebab tajuknya ialah karya ulama berkaitan ru'yah hisab. Iaitu pertama Tuhfah Az-Zaman, Bodleian Library. Bila sampai ke Perpustakaan Negara Malaysia dan dia punya microfilm tu dibagi nama lain MKM 645, ia mengenai takwim daur. Yang ni yang koleksi Syekh Abdul Singkir saya tak masukkan lain sebab ni data lama saya. Ibn Shaddad Al-Himyari ni orang Yaman tapi dia datang ke Palembang dan Sultan Palembang, kalau ikutkan pengenalan dalam tu, masa tu Sultan Palembang perempuan, dia arahkan buat buku falak ni. Walau bagaimanapun dia bercampur dengan ilmu bintang, ada syair-syair tentang nasib dan sebagainya, bercampur. Jadi dalam usaha kita nak mengkaji, kita tak boleh buang yang astrologi, ilmu bintang tu, kita kena baca dan kita kena ambil aspek matematik yang kita nak. Kemudian Syarah Jawahir, takwim musim, buruj, ini dia nak kaitkan dengan dengan buruj tertentu, berapa panjang bayang untuk tahu waktu zuhur dan sebagainya. Kemudian Sirajul Zalam ni ulama Aceh, Abbas Kutakaram. Ada satu bab pendahuluannya mengenai takwim hijri urfi. Dia menyenaraikan 30 atau 40 tahun lah, supaya orang lain mendapat jadual tu mereka boleh menyusun untuk kegunaan sendiri. Ini cara mereka. Kemudian kitab Al-Qawaid Syariah tadi yang saya kata untuk tugasan kadi ni. Kemudian jadual bulan Arabi, ini manuskrip yang menyusun takwim secara istilahi. Kemudian kitab Al-Jadiyah Al-Sana ni yang berkaitan dengan penulis takwim hisab hakiki, dan beberapa manuskrip yang dibuat oleh beberapa naskah nadir. Naskah nadir dia bercetak dia bercetak mengenai takwim. Yang ni dia Syekh Muhammad Tahir bin Almarhum Musyid Riau ni, percetakan Ahmadiyah di Singapura. Mereka dah mula mencetak takwim ketika ini. Kemudian nombor 8, 9, 10 tu perkara yang sama. Kemudian yang ke-11 itu ialah takwim, nak menyusun takwim. Yang menyusun takwim itu secara istilahi, banyak takwim istilahi. Kemudian Samsul Fatihah pun takwim istilahi. Takwim Ziniah ni Pulau Pinang, dia menggunakan hisab hakiki. Kemudian Syekh Sulam Na'ain, Syekh Muhammad Mansur Al-Batawi, itu adalah hisab hakiki. Kemudian ada sejumlah lagi yang berkaitan dengan takwim urfi, banyak menguasai, sebab ia berkaitan dengan jadual. Walau bagaimanapun pada akhir Syaban mereka ruyah semula. Kemudian Jawahirul Jaidiyah oleh Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabau, takwim buruj. Kemudian Muhtar Atar Al-Bogor mengenai Rubuk Mujayab, takwim urfi dan juga takwim buruj. Kemudian beberapa naskah nadir, Fatul Rafiq Amanan, Durusul Falakiyah, Khulasatul Wafiyah, dan takwim daur yang saya kata tadi dia buat oleh Syekh Muhyiddin Mukmin Sulaiman Al-Karanji, berada di Mekah dan dibuat takwim untuk orang Mekah. Jadi kemajuan kaedah hisab ru'yah ni mula dengan urfi, kemudian hakiki,
sekarang kita dah gunakan Imkan Nuriyah lah. Walaupun hakiki masih digunakan lagi, ada pihak-pihak tertentu gunakan lagi, tapi Imkan Nuriyah takut yang dikatakan digunakan di peringkat Mabim. Walaupun bila orang tanya saya mengapa tidak selaras peringkat Mabim, namanya pun dah pertemuan tidak rasmi. Pertemuan tidak rasmi Menteri Agama negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Jadi mereka boleh bincang, tapi akhirnya terpulanglah pada negara masing-masing untuk menggunakan kaedah apa. Dia tidak mengikat. Itu konsep Mabim, dia tidak mengikat. Tapi segi ilmu mereka berbincang. Dan takum yang terkini ialah takum yang Imkan Nuriyah lah, yang digunakan di Malaysia, Singapura dan Indonesia masih hakiki dan juga Imkan Nuriyah. Jadi sebagai penutupnya, suka saya menjelaskan bahawa dengan rasa rendah diri lah saya memenuhi tajuk ni berdasarkan koleksi yang saya ada. Koleksi yang saya tahu di Indonesia banyak lagi koleksi-koleksi yang ada. Jadi kemajuan kaedah hisab ru'yah ni merupakan inovasi nak sesuaikan wasilah ibadat. Wasilah ibadatnya adalah untuk menentukan awal bulan, untuk menentukan akhir bulan, untuk menentukan hari tengok bulan, dengan tafsiran fiqh dan ilmu falak. Jadi itu sebab kita, para ulama kita ada kelonggaran. Bulan tertentu boleh gunakan urfi, tapi pada ketika penentuan Ramadan dan sebagainya, mereka mula melakukan carapan anak bulan dan sebagainya. Pada era yang lebih maju, mereka gunakan hakiki. Pada Ramadan, mereka tetap melakukan carapan anak bulan dan sebagainya. Dalam semua praktik hisab ru'yah yang diamalkan di Nusantara, para ulama masih mengekalkan aktiviti ru'yah. Jadi kaedah takwim di Nusantara mengikut kaedah ilmu falak zaman sains taman Islam lah. Kalau kita lihat tadi pengaruh zik ulubeh. Mungkin ada zik, Masya Allah, ada banyak zik lain yang sampai saya tidak temui. Ulama berasal dari Indonesia memberikan sumbangan besar lah. Kita akui lah dalam perkembangan ilmu falak di Nusantara dan membantu pengamalan kaedah-kaedah takwim hijri. Kalau kita lihat selepas tahun 50-an, dua buku yang popular, buku Muhammad Wardan, Hisab Urfi dan Hakiki itu, kemudian Saudin Jambik mengenai takwim Jamaliyah, tak silap saya. Itu bercetak selepas tahun 50-an. Sebelum Departemen Agama Indonesia menerbitkan buku Amanah Hisab Ru'yah, tak silap saya, Amanah Hisab Ru'yah. Jadi Amanah Hisab Ru'yah itu kemuncaknya lah. Dan negara Indonesia juga satu-satunya negara yang mendapat kebenaran akses daripada Nabab Seperti untuk mencetak semula Nautical Amanah dengan sebahagiannya bahasa Indonesia. Negara lain mungkin tak mohon atau tak nampak keperluannya, tapi kita macam saya sendiri pun masa saya mengajar, saya menggunakan amanah nautical yang terbitan Departemen Agama. Jadi sumbangan ulama berasal Indonesia dalam keadaan tanpa geopolitik, tanpa sepadan politik, mereka berkarya dan karya mereka sampai ke Melaya dan sebagainya. Dan dengan rasa rendah diri saya katakan bahawa terdapat banyak lagi manuskrip dan naskah nadir yang berkaitan hisab ru'yah yang tidak berada pada pengetahuan saya. Walaupun saya nampak di Pedir ada buat satu senarai falak, kemudian di Uniza pun saya ada buat satu senarai yang saya nyatakan tadi, tapi saya pasti ada banyak lagi manuskrip atau naskah nadir. Naskah nadir ni saya masukkan sebelum tahun 70-an lah. Selepas tahun 70-an terlalu banyak buku-buku mengenai hisab ru'yah yang dicetak, dibuat, disusun di Indonesia dan sebagainya lah. Cuma sebelum tahun 70-an yang saya jumpa dua tu, kemudian koleksi cetakan tahunan Amanah Hisab Ru'yah oleh Departemen Agama. Jadi saya mensyurkan supaya Observatorium Ilmu Falak ni, OIF ni, selain daripada mencerap di langit, juga mencerap koleksi-koleksi ni dan senaraikanlah. Saudara Arwin ada sana,
dia dah buat sebahagiannya. Mungkin ada banyak lagi. Ada banyak lagi yang kita, kalau pemiliknya tidak membenarkan kita mengambilnya, kita cukuplah kita mengambil tajuk dan sumbernya. Kalau kita boleh scan, kita buat digital, itu lebih baik. Maka ini akan menunjukkan bahawa para ulama kita dalam konteks nak memastikan ibadat sempurna, permulaan puasa sempurna, perakhiran puasa sempurna, mereka telah melakukan inovasi terhadap kaedah-kaedah hisab dan ru'yah. Sekarang ni adalah zaman zaman information communication technology, penyampaian maklumat juga bertambah mudah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Observatorium Ilmu Falak Universiti Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selama ni saya selalu tengok Facebooknya, berkongsi macam-macam aktiviti. InsyaAllah pada raya ni saya memang merancang nak ke Medan. Saya nak melawat ke tempat-tempat. Kegigihan utama di Observatorium Ilmu Falak ni, OIF ni, yang mereka berusaha dengan inovasi mereka sendiri. Beli teleskop daripada luar tapi pemasangan sendiri. Ada juga teleskop kecil mereka buat sebagainya. Saya ucapkan tahniah, dan tahniah juga kerana menganjurkan seminar ni, dan saya mengakui dengan rasa rendah diri bahawa saya tidak dapat nak menjangkau keseluruhan karya-karya yang ada di Indonesia, yang mana sampai kepada saya di Malaysia melalui Arkib Negara, melalui pusat-pusat sumber. Itulah yang saya dapat buat kajian. Sekali lagi terima kasih kepada penganjur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.